hari ini saya wakil daripada kumpulan 8 bagi mata pelajaran falsafah dan isu semasa akan mengupas serba sedikit mengenai tajuk prinsip dalam hukum. Pada hari ini saya akan kongsikan sedikit apa sebenarnya hukuman ini. Hukuman ini membawa makna kepada penderitaan atau hukuman kepada pesalah yang melakukan kesalahan. Okey, baiklah. Kenapa saya bercakap tentang hukuman ini? Untuk menceritakan sedikit berkaitan dari mana datangnya hukuman ini dan bagaimana orang dahulu boleh berfikir untuk mengenakan hukuman ini kepada pesalah. Tadi kita sudah cerita tentang apa itu maksud hukuman. Sekarang kita beralih pula kepada asal hukuman ini dilaksanakan. Di sini saya akan menceritakan serba sedikit berkaitan sejarah asal usul hukuman, iaitu hukuman barat dan hukuman Islam secara ringkasnya. Pada abad ke-18 sebelum Masihi, Kod Raja Hammurabi dari Babylon merekodkan hukuman mati selama 25 jenayah yang berlainan. Walaupun pembunuhan bukanlah salah satu daripada mereka. Hukuman kematian pertama yang dirakamkan secara sejarah berlaku pada abad ke-16 sebelum Masihi, Mesir, di mana pelaku yang bersalah, ahli bangsawan yang dituduh berbuat sihir dan diperintahkan untuk membunuh diri sendiri. Takut. Dalam tempoh ini, golongan bangsawan biasanya akan dibunuh dengan kapak. Pada abad ke-5 sebelum Masihi, Undang-Undang Rom 12 Tablet juga menyusun hukuman mati. Sekali lagi, hukuman mati adalah berbeza sama sekali untuk kaum bangsawan, golongan bebas dan hukuman atas kejahatan seperti penerbitan kenyataan palsu, lagu penghinaan, sumpah palsu dan membuat gangguan pada waktu malam di bandar serta membunuh orang. Kematian sering kecam korang semua, termasuk penyaliban, penembusan manusia dengan objek seperti tiang, lembing atau cangkuk. Masa zaman pembaharuan besar kedua ialah pada tahun 1895 hingga 1917. Kongres Amerika Syarikat meluluskan rank undang-undang yang mengurangkan bilangan jenayah kematian persekutuan. Pada tahun 1907, Kansas mengambil undang-undang Maini, iaitu satu langkah lagi dan menghapuskan semua hukuman mati. Antara tahun 1911 dan 1917, 8 negara lagi menghapuskan hukuman mati. Manakala di negara Islam, khasnya di Timur Tengah, iaitu seperti Arab Saudi, mereka mempunyai pelbagai cara pelaksanaan hukuman yang berbeza. Yang pertama, hukuman hudud dari segi bahasa ialah sempadan, had, halangan atau sekatan. Dari sudut istilah pula, hukuman yang tidak boleh dipindah seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hudud, iaitu hukuman yang berkaitan dengan hak Allah yang telah ditetapkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hudud ini dianggap sebagai hak Allah dan hukuman ini tidak boleh diubah, dipindah, ditambah atau dikurangkan oleh badan perundangan. Hukuman hudud melibatkan zina, qazaf, mencuri, minum arak dan murtad. Hukuman ini kekal dan tidak akan dapat diubah sehinggalah hari kiamat. Salah satu jenayah yang akan dikenakan hukuman hudud adalah zina. Hukuman zina adalah berbeza mengikut status penzina. Penzina yang sudah berkahwin dikenali sebagai muhsan. Penzina yang belum berkahwin atau sudah berkahwin tetapi belum merasai nikmat persetubuhan, dalam perkahwinan itu, pesalah itu dikenali sebagai ghairu muhsan atau bukan muhsan. Oleh itu, jenayah zina akan dikenakan hukuman hudud. Yang kedua ialah hukuman qisas, iaitu hukuman yang dikenakan ke atas pesalah berkaitan dengan hak individu, mangsa atau walinya. Seperti mana hakim telah mendapati seseorang itu bersalah kerana membunuh, wali mereka boleh memilih sama ada hendak meneruskan hukuman tersebut atau menggantikan dirinya sendiri atau memaafkannya. Antara kesalahan yang akan dikenakan hukuman qisas ialah dengan membunuh orang lain dengan sengaja, mencederakan anggota orang lain dengan sengaja dan melukakan orang lain dengan sengaja. Kesimpulannya kawan-kawan semua, hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebaikan untuk hamba-Nya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan menunggu puan saudari Nur Syamila binti Mabuzi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia mengenai hukum di dalam Islam. Okey. Okey, saya terus kepada soalan ya saudari. Boleh? Baiklah. Okey. Soalan pertama daripada saya iaitu sebagai rakyat Malaysia kan saudari, boleh tak jelaskan jenis hukuman yang berada di Malaysia dan terangkan berapakah hukuman yang diamalkan di Malaysia? Silakan saudari. Baiklah. Jenis hukuman yang berada di Malaysia ni dia ada 3.
Okey. Okey, dia ada 3. Sebagaimana yang kita tahu. Okey, yang pertama, hukuman yang pertama adalah hukuman gantung. Hukuman gantung ni dilakukan oleh kepada kes yang melibatkan macam membunuh ataupun yang memang meragut nyawa lah. Okey, yang kedua ni hukuman penjara. Hukuman penjara ni dikenakan kepada kes-kes macam kes berat, macam kes mengambil dadah ke mencuri ke apa, dia dalam penjara lah. Dan yang terakhir hukuman amaran. Okay. Hukuman amaran dan ikat jamin. Hukuman amaran dan ikat jamin ni untuk kes-kes kecil je, seperti macam kena bayar saman kereta ke ataupun apa-apa saja. Okey. Ataupun mengikat jamin dekat balai polis. Okey. Soalan seterusnya, saya nak bertanya. Okey. Hukuman yang mana lebih memberi kepada keadilan? Pada pendapat saudari, apa dia? Bagi saya, hukuman yang mendapat keadilan, yang sebetul-betulnya hukuman adalah hukuman daripada agama Islam lah, hukum Islam. Seperti hukum hudud. Kat situ sebab terdapat pelbagai faktor yang bagus lah. Seperti kat situ dia ada keperluan saksi dan juga ada hukuman yang ada macam rejam, ada dia punya jenis jenis dia punya denda dia macam mana. Jadi lebih better hukuman Islam lah. Contohnya macam keperluan saksi tu kan, macam hukum zina memerlukan 4 orang saksi, untuk dia kategorikan kesalahan dia lah. Kalau tak boleh jatuh hukum tu. Kalau seperti kalau yang macam zina yang melibatkan orang dah kahwin tu macam ada hukuman rejam sampai mati. Macam yang belum kahwin macam sebatan. Jadi better hukum Islam lah, sebab dia tak adalah teruk sangat dan lebih menyendarkan. Okey, faham? Okey, di sini saya boleh simpulkanlah bahawa pelaksanaan hukum hudud itu, iaitu hukum Islam, sebenarnya mementingkan keadilan lah daripada hukuman-hukuman yang lain. Betul ya? Betul. Okey. Okey, di sini sajalah kita punya temu bual. Terima kasih kepada saudari kerana Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh menunjukkan bahawa pelaksanaan hudud iaitu hukuman Islam sebenarnya mementingkan keadilan dari aspek pelaksanaannya, kerana hudud merupakan satu hukuman yang bersifat untuk mendidik dan bukan untuk menghukum semata-mata. Sebenarnya, hukuman di Malaysia telah ditetapkan di dalam perlembagaan dan sudah diberikan juga cabangnya. Hukuman sivil dan hukuman syariah ini mempunyai peranan mereka masing-masing dan cukup teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada pesalah. Dalam masa yang sama juga, kita pun hidup dalam keadaan majmuk dan berkelompok. Jadi, hukuman yang akan dikenakan cukup adil untuk semua rakyat dan yang berlainan agama juga. Tidak ada guna untuk bergaduh sesama sendiri hanya kerana hukuman yang tidak adil. Hukuman juga boleh dipinda mengikut keadaan semasa dan tidak boleh diubah dalam masa yang singkat. Jadi kawan-kawan semua, hiduplah kita dengan prinsip hukuman yang sebenar untuk menjaga keadilan sejagat. Sekian daripada saya dan rakan saya, wakil dari kumpulan 8 bagi mata pelajaran falsafah dan isu semasa dalam tajuk prinsip dalam hukum.